Kita jangan lupa mendoakan kepada semua yang tengah mengharungi penyakit, sebab setiap hari mesti ada orang yang dah baik ataupun sembuh, ataupun orang yang baru kena, ataupun yang tengah sengsara sekarang. Semua tu adalah dugaan semata-mata. Kita kena terima dengan cukup tabah dan jangan putus asa, sebab setiap penyakit tu ada ubatnya. Mungkin malam ni walaupun kita cerita tentang cuma kopi saja, tapi setiap yang Tuhan jadikan tu mesti ada dia punya faedah dan manfaatnya. Kecuali bagi mereka yang tidak berfikir apa yang berlaku. Sebenarnya saya juga dulu banyak kesalahan yang saya buat yang saya kata dulu tak boleh, rupa-rupanya sains tu bertukar daripada semasa ke semasa dan kita harus mengikut peredaran semasa. Kita bersama sebagai kumpulan untuk belajar macam mana menggunakan makanan dan minuman yang alami, yang natural, yang diperbuat daripada makanan dan minuman sebagai penawar ataupun sebagai untuk menjaga kesihatan kita. Boleh? Baik, kopi semua orang tahu, okey. Ramai di dunia ni, hampir 1/3 daripada rakyat seluruh dunia minum kopi sebenarnya. Dan of course, yang tak minum kopi, dia minum teh, okey. So, dua-dua ni ada dua bahan yang utama yang memungkinkan anda belajar malam ni macam mana kita menggunakannya supaya dia menjaga kesihatan kita. Sebelum kita sambung, boleh tak saya tanya, siapa kat sini yang allergic kepada kopi? You minum kopi nanti setengah orang kan dia ada beberapa rasa getah tangan ke, kadang-kadang dia anxiety ke, rasa gesah gelisah kan. Kopi ni kan ada kafein. Kita cerita yang side effectnya dahulu kan, supaya kita tidak rangkum semua jenis makanan dan minuman pun semua orang boleh minum. Setengah orang tu nasi pun kadang-kadang dia allergic, tak tahulah, mungkin gluten kan dia tak boleh. Setengah orang makan berapa kilo apa benda pun tak ada masalah. So jangan main-main tentang alergi ni kan. Okey, tapi kopi sebenarnya tak banyak. Kecuali bagi mereka yang ada high blood pressure, kalau you rasa macam meningkat, walaupun dia naik 3 hingga 4 mm mercury tu, walaupun sedikit, tapi orang yang dah tinggi high blood pressure tu hati-hati sedikit. Orang yang suka nervous, suka panik, suka orang panggil suka gabra, you kena hati-hati. Ada kat sini tak siapa yang kalau kena kopi je lepas pada pukul 3 petang dia dah tak boleh tidur? Bukan kata pukul 8 malam, pukul 3 petang pun kalau dia kena kopi sampai malam dia tak boleh tidur. Kalau macam tu, you kena hati-hati. Saya tak kata semua malam ni harus dan kena minum juga. Kalau dah tak boleh, you convert pada teh kan. You boleh ambil teh. Teh pun ada dia punya bahan yang hampir sama dengan kopi, tapi kopi ada kelebihannya. Nanti saya cerita. Dan juga bagi mereka yang ada masalah digestion, kadang-kadang dia minum kopi dia senang sampai cirit-cirit pula kan. So tak salah mungkin you kena ambil yang lebih ringan, kopi yang ringan, ataupun ambil minum teh saja. Setengah orang dia rasa bila minum kopi tu dia rasa sakit-sakit urat. Okey, tu ada isu-isu sampai addiction pun, sampai ketagih pun ada juga. Sampai terlalu sampai tak kena kopi, tak boleh langsung pun, saya rasa tu tak elok kan. Ada setengah orang tu kadang-kadang dia rasa berdebar sedikit. Okey, ini adalah kesan-kesan bagi mereka yang tak boleh, tak biasa, ataupun memang dia allergic kepada kafein. Okey, setengah orang dia kencing lebih sikit bila dia minum kopi kan. Ada setengah orang kadang-kadang dia rasa macam nak pening-pening lalat sedikit, ataupun ada orang kata sampai kalau terlalu banyak, memanglah kopi kalau sampai bercawan-cawan terlalu banyak. Nanti saya cerita berapa banyak cawan you dibenarkan. Kadang-kadang ada orang perempuan kata takut osteoporosis, tapi dia punya kajian mengatakan tidak begitu berleluasa. Yang penting kita kena belajar, kalau masa you pregnant, kalau you tak boleh minum kopi ataupun was-was, jangan minum. Sebab apa? Nanti kalau jadi apa-apa kepada baby kan, adalah sedikit kajian mengatakan kemungkinan boleh miscarriage kalau you minum kopi banyak sangat. Okey, sehinggakan kesuburan you pun akan terganggu. Itu saja yang you kena ingat dan berhati-hati. Tetapi yang topik pada malam ini, kenapa orang kata kopi ni sampai boleh panjangkan umur? Sebenarnya umur tak boleh panjang, tak ada 1 saat, 1 minit lebih, 1 minit awal. Dia time sampai je, dia cut habis kan. Tuhan dah tentukan kita pukul berapa, hari apa, tahun apa, semua dah siap. Tapi yang dimaksudkan pada malam ini, kopi boleh panjangkan umur, ialah maksudnya ketika you hidup ni, ketika you hidup ni, umur yang tinggal lebih ni boleh dipergunakan secara yang maksimum.
Maksudnya kurang, kalau Mak Saleh tu dia kata risiko untuk mati awal kurang lah, tapi kita tak boleh cakap macam tu kan. Kita kena kata masa kita hidup ni apa orang panggil kualiti hidup kita tu lebih menarik, lebih cun dan lebih bersemangat kalau dibandingkan kalau tak minum kopi. Betul ke tak betul cerita ni? Saya ulang lagi sekali, kajian mengatakan mereka mendapati premature aging ataupun premature death berkurangan, risiko untuk mati cepat kurang kalau you minum kopi. Kenapa? Saya nak cerita pada malam ini, dan saya pun terkejut juga tengok fakta-fakta yang buat kajian. Rupanya dah banyak orang buat kajian, baru kita nak belajar. Nombor satu, kopi didapati selain daripada side effect yang saya cerita tadi, terkenal dengan sebagai satu minuman yang healthy. Dia tak kata minuman yang menakutkan ataupun yang berbahaya. Walaupun dia ada kafein, tetapi rupa-rupanya banyak bahan-bahan seperti teh pun ada kafein juga. Jadi kafein adalah kalau berlebihan saja yang bermasalah. Tapi yang paling tinggi, ini dia. Kenapa dikatakan kopi itu boleh panjangkan umur ataupun kurang bermasalah, berisiko mati cepat. Ini kata saintis, okey. Iaitu dia tinggi dalam satu perkataan dinamakan antioksidan. Supaya kita senang faham, antioksidan ni macam ni. Anti tu lawan, oksidan tu maksudnya apa saja yang mengkaratkan dalam konsep. Kalau apple tu, kalau dipotong kan selepas 15 minit you tengok dia dah tukar warna jadi brown, 1 jam dah tak boleh nak makan. Kalau you kupas kulit lagilah kan, itu dipanggil oxidation. Jadi kalau you bayangkan apple tu macam sel kita yang bermilion-milion, trilion-trilion dalam tu, dan kalau terlalu banyak apa yang dipanggil free radical. Tahu free radical tak? Free radical ni bahan-bahan yang inilah yang merosakkan sel kita lah, seperti smoking lah, banyak gula lah, dan stres dan sebagainya. Dia boleh mempercepatkan proses mengkaratkan sel-sel kita. Jadi bila karat ni maksudnya dia rosak lah, lama-kelamaan dia mati. Kalau mati tak apa, yang menjadi masalah ialah kalau dia mati tak mati, dia jadi macam cacat pula sel tu. Dia bila dia nak berganda nanti dia tak ikut perintah. Itu yang menyebabkan sampai boleh, kalau terlalu banyak free radical, boleh cepat tua, boleh cepat kedut, boleh dapat penyakit macam-macam. Kalau pergi kat buah pinggang, lain cerita. Kalau pergi kat pankreas, masalah insulin dan sebagainya. Sehingga ke liver ataupun masalah kanser pun dia boleh menjadi hasilnya. Jadi kita tak mau sampai macam tu. Okey? So nanti saya cerita bila masa nak minum dan sebagainya. Tapi yang penting you ingat dulu, yang antioksidan ni cukup banyak dalam kopi. Kopi pula, kopi yang berkualiti lah, of course kan. Rupanya ada beratus compound, tapi yang penting sekali ialah antioksidan. Dalam antioksidan tu ada bandingnya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kan kita di ND Diet kan banyak menggalakkan you makan buah-buahan dan makan sayur-sayuran, ambil ke kacang dan sebagainya untuk meningkatkan you punya daya lawan supaya tidak ada oxidation, tidak ada jadi benda-benda yang berkarat dalam badan kita, merosakkan sel. Jadi kita ingat makan veggie dan makan fruit sudah okey dah, memang bagus. Rupanya kajian dijalankan dengan kopi saja. Kalau you terlupa makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dia boleh menggantikan antioksidan yang datangnya daripada buah-buahan dan sayuran. Saya tak kata you jangan makan buah dan sayur, jangan salah hari bulan. Katakan hari tu you tak sempat nak belilah makanan pasar COVID, tak boleh pergilah apa-apa ni, buah-buah sayur-sayur tu kekurangan pada hari tu, faham tak? You boleh menggantikan dengan kopi, heran tak? Jadi dia punya jumlah antioksidan dalam kopi tu hampir sama banyaknya dalam saya kata tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi ingat, buah-buahan dan sayuran wajib sebab dia perlukan serat, dia perlukan nutrien dan vitamin lain lagi kan untuk body kita. Balik pada antioksidan. Jadi antioksidan tu dah didapati ada kekuatannya sama paras dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ni pelajaran baru untuk saya. Saya ingatkan kopi ni untuk orang ketagih je. Rupanya Tuhan jadikan kopi tu dahsyat, dia punya elemen-elemen compound dalamnya. Nombor satu. Nombor dua, sehingga kan ada satu kajian yang dibuat ni besar, 2012 tahun 2012 kajian ni dia dibuat untuk 400,000 orang lebih. Dia buat kajian untuk orang yang umur 50 sampai umur 71 tahun. Berapa lama dia buat ni? Dia buat sampai 13 tahun kajian ni. Dia nak tengok berapa orang cepat mati ataupun cepat tua. Faham tak? Risiko untuk premature
mati ataupun proses penuaannya cepat siapa dulu dengan dibandingkan siapa yang tak minum kopi. Rupanya dia buat kajian siapa yang minum antara 3 hingga 4 sampai paling maksimum 5 cawan. 5 cawan tu lebih kurang banyak ni lah. Ni gelas kan. Tapi lebih kurang cawan besar ni je kan. Kurang pada ni pun. Kalau you tengok kopi-kopi yang ada kualiti, kadang-kadang dia bukan hitam belegam. Kalau yang hitam belegam tu saya cerita mungkin prosesnya banyak sangat, dia goreng dan bakar dan sebagainya. Tapi yang penting ialah you kena ingat 3 hingga 4 cawan, maksimum 5 cawan, 5 cawan kopi, mereka mendapati 12 hingga 16% kurang risiko dibandingkan dengan siapa yang tak kena langsung kopi. Okey. Kalau satu cawan yang lebih kurang 150 mil ni ataupun 200 mil maksimum tu, satu cawan je sehari ada kurang risiko untuk panjang pendek umur tu dari sudut sains 5 hingga 6% kurang risikonya. Jadi secara ringkasnya nanti saya cerita penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, semua tu ada kaitan dan kebaikannya melalui kopi. Jadi bagi mereka yang suka minum kopi, dengan elok, jangan pula nak pergi ambil lebih daripada 6 cawan ke atas, dan memang tak ada makna dan merugikan, dan dari segi sains tak ada efek kebaikan, bahkan keburukan boleh ada. Saya ulang, keburukan boleh ada, termasuklah addiction, you ketagih dan sebagainya. Baik, so paling penting you tahapkan kepada 4 cawan maksimum satu hari. Boleh? Sebab kajian dah kata cukup cantik dah tu. Okey. Nombor 1 yang paling penting selain daripada antioksidan tadi, yang tu besar punya cerita, dia juga meningkatkan tenaga. Jadi ini yang dimaksudkan dengan panjang umur tu. Bukan panjang umur dari segi kita, kalau Tuhan katakan 67 atau 77 atau 88 umur, habis 88 lah. Tapi sebelum 88 umur tu, maksudnya kita tingkatkan tenaga kita. Kopi terkenal dengan meningkatkan tenaga, itu confirm. Nombor 2, dia kata kalau siapa yang katakan 2 orang ni dia otak dia pintar, dua-dua pintar, tapi yang minum kopi ni lebih pintar. Maksudnya dia punya neuron tu, dia punya stimulasinya lebih. Kalau waktu berfikir, mencari idea, baru saya tahu dulu-dulu orang tua-tua dulu kan, sembang-sembang nak relax pun dia minum kopi, nak cari idea pun minum kopi. Orang yang buat puisi, orang buat lukisan, yang merokok tu lain cerita lah kan. Okay. So caffeine dia ada satu yang dipanggil psychoactive. Dia mengaktifkan you punya psikologi sehingga kan dia boleh block keletihan. Dia boleh blok satu hormon satu enzim namanya adenosine. Adenosine ni adalah satu neurotransmitter, satu enzim yang boleh menjadikan kita tu kalau waktu dah cukup kerja petang dah letih-letih. Tapi kopi ni dia meningkatkan adrenalin dan dopamin. Dopamin tu happy hormone lah. Sebab tu you tengok mereka yang kalau betul-betul nak kerja sampai lewat malam tu, dia minum sedikit ataupun 1-2 cawan, kadang-kadang dia bergantungan. Sebab apa? Dah dikenal pasti mengurangkan keletihan. Baik, kita sambung dulu. Satu lagi ialah memory mereka, orang yang minum kopi ni meningkat, mood mereka pun naik, mereka punya mental faculty mereka, daya pemikiran, dan mereka lebih berhati-hati, vigilance tu maksudnya mereka tak orang panggil tak laih sangat dah. Tahu laih tak? Orang tahu kata laih, heret kaki, lambat, dia cekap sikit. Okey. Dan dia orang buat test reaction time, maksudnya gerak-geri dia, lincahnya lebih bagi mereka yang minum kopi. Ini yang dimaksudkan panjang umur. Bukan saja umur tu ada, tapi boleh dipergunakan. Kadang-kadang orang panjang umur, tapi the last 10 years dah tak boleh buat apa. Faham tak? Maksudnya stroke ke, ataupun koma ke apa kan, diabetes yang tak boleh, kidney dialysis dan sebagainya. So, kena hati-hati. Sebab seterusnya kopi boleh membakar lemak. Didapati confirm. You kalau tengok formula-formula slimming, you pernah dengar kan kopi ataupun green coffee, semua tu ada kopi, kafeinnya. Terkenal untuk membakar lemak. Itu confirm antara 3 hingga 11%. Lemak you boleh dibakar melalui kopi saja. Dia meningkatkan metabolisme badan kita. So saya ingatkan nombor 3 yang lebih besar, poin dia ialah dia meningkatkan physical performance. Maksudnya you punya physical punya keterampilan you dari sudut exercise ke, dari segi rasa kuat ke ataupun lemahnya. Sebab apa? Bila
Kopi dimasukkan dalam badan kita, kafein ataupun bahan-bahan compound dalam kopi ni, dia boleh memecahkan fat cell. Bila dia tolong bantu memecahkan fat cell ni, maksudnya fat cell ni bila pecah, dia menukar bukan glukos saja yang mengeluarkan tenaga, rupanya fat cell daripada lemak, bila dia pecah, dia boleh jadi tenaga. Dan tenaga ni memang lebih orang kata apa, lebih efektif kadang-kadang kalau dibandingkan dengan glukos. Kalau glukos, kalau salah bulan, dia terus jadi lemak. Yang ni tak, lemak tu jadi tenaga pula. Okey, dan ini tiba masanya orang-orang yang kadang-kadang nak masuk gym, dia tuang sekali satu cawan kopi baru dia masuk dalam gym. Anda nak tahu tak, satu cawan kopi dalamnya ada riboflavin, ada pantothenic acid, B2, B5 yang hampir 10% daripada keperluan seharian, 10%. Jadi kalau you minum lebih kurang 4-5, maksimum 4 lah, saya tak galakkan you lebih daripada 4 cawan, maka you punya keperluan seharian dah hampir 50%. Yang lain daripada makanan, buah-buahan, sayuran jugalah. Tapi ada 4 jenis bahan utama mineral yang cukup kuat dalam kopi, dan ini menyebabkan dia terkenal dengan dipanggil minuman kesihatan. Sebab manganese, nombor 2 potasium, nombor 3 magnesium. Kalau you pernah dengar potasium, magnesium, manganese ni memang terror betul lah. Memang orang cari mineral-mineral macam ni. Satu lagi namanya B3, iaitu niacin. Kan niacin tu memang bagus untuk saraf, bagus untuk pemikiran. Dan kenapa orang kadang-kadang gilakan pada kopi ni, sebab saya pernah cerita dahulu, orang diabetes pun boleh dibantu dengan minuman kopi. Telah dikenal pasti hampir dekat 50% untuk risiko nak kena diabetes, kecuali kalau makanan you jaga jugalah, bukan takat minuman saja. Makanan you jaga, exercise, tidur cukup semua tu, dan you minum kopi, kekurangan risiko, maksudnya risiko nak kena diabetes sampai 50%. Bahkan saya baca kat sini sampai 67%. Tapi saya pun tak mau you terlalu overconfident pula, nanti asyik nak kena minum kopi je, risau juga. Bahkan bila saya cerita ni, kopi yang tak ada sugar, tak ada susu, kopi all cow punya, dan Alzheimer's, orang yang suka lupa-lupa, dementia kan, suka nyanyuk semua ni, dia turunkan risikonya sampai 65%. Kalau you rajin amalkan kopi setiap hari. Bagi saya, orang yang Parkinson, kalau you dah tahu umur dah 60 ke atas ni, rajin-rajinlah sikit cari kopi. Sebab apa? Kopi terkenal untuk meningkatkan dopamin. Apabila dopamin tu selalu ada dalam badan you, kat otak ni, dia susah nak kena Parkinson. Dahsyat tak? Sampai 4-50% dia punya penurunan risiko nak kena Parkinson disebabkan oleh amalan minum kopi. Yang ni lagi dahsyat. Saya selalu cerita, dan sampai hari ni saya masih lagi terkejut dan rasa dahsyatnya Tuhan buat kopi ni. Sampai liver, dia boleh memberi protection kepada liver. Liver kan boleh kena hepatitis, boleh kena fatty liver, dan fatty liver ni kalau tak jaga, lama-lama dia jadi apa? Dia jadi cirrhosis. Cirrhosis tu maksudnya apa? Dia jadi scar, jadi parut. Jadi you bayangkan kalau liver kita berparut. Liver kan kilang yang paling utama untuk satu badan kita, untuk proses semua metabolisme, semua makanan minuman kita, dia liver lah jadi kilang utamanya kan. Jadi kalau liver rosaklah badan kita, susah nak hidup secara, kalau panjang umur pun, itu yang saya maksudkan, panjang umur pun tak boleh pakai. So yang dimaksudkan kopi, insya-Allah boleh panjangkan umur secara berkualiti. Dia sanggup sampai jaga liver pun. Dan berapa cup? Antara 3 hingga 4 cawan dah lebih pada cukup. Selalunya 2 dan 3 cawan tu bagi saya tak akan ketagih lah kalau you amalkan. Sehingga ke 80% risiko untuk kena masalah liver dikurangkan melalui amalan minum kopi. Dahsyat tak? Untuk orang yang suka tahu depression, yang senang mood jatuh, senang sedih, senang dalam keadaan murung, ini memang happy drink, untuk tingkatkan. Of course yang saya buat mukuna tu lebih kuat lah, tapi ini cukup kopi dulu. Dalam kajian 2011, Harvard University kata
Kalau siapa yang ambil antara 3-4 cawan tu, you punya depression akan berkurangan 20%. Ada satu lagi dia buat untuk 200,000 orang lebih kajian, Harvard juga buat, sama juga 3-4 cawan satu hari ni untuk orang yang nak bunuh diri, suicidal, nak fikir nak bunuh diri ni, kalau you amalkan kopi, dia berkurangan sebanyak 53%. Jadi kajian-kajian yang besar-besar macam ni sampai 200,000 orang lebih, kalau kita kata bohong je, tak berapa bijak lah kan, sebab orang buat kajian ni bermilion-milion duit dia pakai kan. So dahsyat dia yang punya hasil daripada cuma minum kopi saja. Dan anda tadi pernah dengar saya kata kanser pun, lagi sekali kanser jenis apa yang dia suka tolong. Satu dipanggil liver cancer, nombor 2 colorectal, kolon dengan ni tempat kita buang najis yang bawah sekali tu nama rectum. Okey, so kolon, usus besar dengan rectum, colorectal cancer, oral cancer, kanser mulut, dan kanser throat. 4 kanser ni terkenal dibantu ataupun insyaAllah prevention. Okey, soalan brand-brand semua tu anda pilih sendiri. Okey, asalkan dia original dan dia pure. Okey, nanti saya cerita. Yang penting ialah ada kajian dia buat sampai 480,000 kajian, betul saintis-saintis ni kan. Untuk colorectal didapati siapa yang minum antara 4 cawan tu, dia boleh kurangkan kanser dia sebanyak 15% menurun untuk nak kena. Sehingga liver cancer, kalau siapa-siapa amal kopi ni, sampai 40% dia punya risiko nak kena dikurangkan. Jadi banyaklah kebaikan yang dahsyat kita ingat kopi ni dulu untuk orang yang cuma ketagih je, sebenarnya tak. Okey, saya baru tahu, dan saya pun dah amalkan kopi sekarang. Setiap lepas makan saya ambil kopi, nak basuh juga, rasa-rasa muak makan kadang-kadang kan, tapi alhamdulillah dah boleh kita minum tanpa gula dan tanpa susu. Kopi O. Okey, ada orang risau tentang blood pressure. Saya dah kata tadi, kalau you tak boleh kontrol blood pressure, tak usah dulu minum kopi, walaupun dia naik sedikit, tapi kot-kot lah, kita tak mau disebabkan saya suruh you minum kopi nanti di masalah. Tapi kalau takat sikit-sikit borderline, kopi is not a problem. Bahkan dia mengurangkan masalah jantung dan mengurangkan masalah stroke. Itu dah dikenal pasti, sebanyak 20% orang yang minum kopi kurang masalah jantung, kurang masalah stroke 20%. Okey, dan umur panjang tadi, saya nak tutup cerita pada malam ni ialah untuk orang lelaki, dia kalau dibandingkan dengan siapa yang tak kena langsung kopi, dia meningkat sebanyak 20% chance untuk you kurang mati awal. Okey, ni cerita saintis lah ni. Dan perempuan sampai 26% boleh panjangkan umur. Bagi saya bukan panjangkan umur, bagi saya kualiti hidup tu. Kajian ni dibuat sampai 24 tahun dia buat kajian ni, jadi serius. Dan kita sebenarnya ingatkan lagi sekali, dibandingkan dengan buah-buahan dan sayuran yang memang bagus, tak boleh you berhenti buah dan sayuran. Tapi kalau hari tu tak kena ataupun tak cukup buah-buahan sayuran, kopi sebagai pembantu utama yang cukup penuh dengan antioksida. Okey, jadi cukup dulu pada malam ni. Saya dah habis cerita. Kalau anda sudi nak belajar tentang bulletproof coffee semua yang keto diet buat tu semua, saya tak halang, cuma saya minta you jangan banyakkan butter tu. You tahu kan bulletproof kita tahu kan, orang keto diet dia ambil kopi, dia campur dengan butter, dia campur dengan VCO, virgin coconut oil. Boleh, tak ada salah, tetapi saya minta you tukar. Jadikan bukan bulletproof, jadikan coffee bomb. Dalam ni ada coffee bomb. Dalam coffee bomb ni ada kopi, dan kadang-kadang you biarkan kopi tu turun kat bawah. Tak payah tapis pun tak apa. Serbuk dia, setengah orang dia makan dengan serbuk-serbuk tu sekali. Lepas tu you campur dengan satu sachainchi oil, ganti butter. Kenapa butter? Sebab butter tak garanti you dapat grass fat. Tahu grass fat tak? Yang organik dan sebagainya. Dan lagipun dia susu base butter kan. So bagi saya gantikan dengan sachainchi oil sebab ni omega 3. Omega 3 memang banyak khasiat, dan ramai orang tak cukup omega 3. Dan ujung-ujung sekali you masuk satu dipanggil Lorix, minyak kelapa darah, nama Lorix. Cukup
So kopi ni D&D Coffee yang diperbuat daripada Gayo Coffee, diimport daripada Aceh. Kenapa you kena pilih kopi-kopi jenis macam ni? Sebab yang ni atas daripada Starbucks punya standard tadi. Kita dah buat kajian. Dan macam mana you nak tahu kopi you tu original tak original, pure tak pure? Senang aja. You ambil birth certificate dia. Dia orang semua ni, kopi-kopi semua ni mesti ada dia punya, orang panggil apa? Birth certificate. Kat mana ditanam, dilahir kat mana, berapa tinggi, dan dicop dan digazet. Di dunia ni ada cuma lebih kurang 10 atau 11 tempat saja yang diiktiraf sebagai world standard, dan salah satu daripadanya ialah dinamakan Gayo Coffee yang datang daripada tempat yang you tak sangka-sangka di negara jiran kita, nama Aceh. Dan hanya orang-orang yang berkenaan saja yang tahu cara nak import dan sebagainya. Apa yang penting ialah kalau you ada kopi sendiri pun, perhatikan kat mana asal usulnya dan apa dia campur masa dia, apa orang panggil tu, gonseng, masa dia goreng-goreng tu kan, masa dia nak panaskan, nak goreng tu, selalunya kat tempat-tempat lain dimasukkan gula lah, garam lah, butter lah, apa lagi saya tak tahu. Tapi yang ni pure, okay. So macam mana kita tahu? Sebab